Hai murid-murid, saya Cikgu Wijelishmi dan kita berjumpa lagi untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6 SJK. Apa khabar semua? Okey, hari ini kita akan belajar kemahiran menulis. Unit 20 Warisan Berharga. Tajuk untuk pelajaran hari ini ialah Kuil Sri Poyata Vinayaga Murti. Baiklah murid-murid, standard kandungan untuk hari ini ialah 3.3 membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Standard pembelajaran pula ialah 3.3.4 membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan betul. Objektif bagi pelajaran hari ini ialah pada akhir PDPC, murid membina kerangka dan menulis karangan jenis berita tentang Kuil Sri Poyata Vinayaga Murti dalam bentuk perengan. Kriteria kejayaan pula ialah sekurang-kurangnya 12 daripada 18 orang murid dibimbing untuk membina kerangka dan menulis karangan jenis berita tentang Kuil Sri Poyata Vinayaga Murti dalam bentuk perengan. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu teruskan untuk pelajaran hari ini, cuba teliti berita-berita yang terdapat di sini. Okey, kita renung dulu cara penulisan berita di sini. Okey, yang biasa yang terkeluar dalam paparan akhbar. Okey, ini dia contoh-contoh berita yang biasa kita akan lihat di sini. Kita lihat dulu contoh-contohnya, cara menulis tajuk, permulaan tu dan sebagainya. Okay. Sekarang cikgu nak jelaskan dulu format penulisan berita. Okey, berita ni adalah sejenis karangan format di mana dia ada format dia. Jadi murid-murid perlu ikut yang itu. Okey. Berita ini ditulis bagi menyampaikan maklumat tentang sesuatu kejadian atau peristiwa penting kepada pembaca. Biasanya berita ini ditulis secara ringkas dan kita tidak akan tulis dengan panjang lebar supaya pembaca mudah memahami berita yang kita tulis itu. Baiklah murid-murid, bagi penulisan berita, 5 perkara ini sangat-sangat penting. Yang pertama ialah apa. Okey, apa di sini merujuk kepada kejadian ataupun nama program ataupun acara. Okey, nama acara. Jadi apa yang kita tuliskan di sini adalah nama, kita kena nyatakan kejadian tu apa. Itu yang kita akan nyatakan dalam berita ini. Yang keduanya adalah siapa. Okey, siapa maksudnya siapa penganjur, siapa berasmi ataupun siapa orang ternama yang terlibat dalam kejadian ke program ke acara itu. Ataupun kita boleh nyatakan pendapat peserta ke, kita boleh nyatakan siapa di sini. Okay, bila? Yang ini sangat penting. Okey, bilakah kejadian itu berlaku? Bilakah program itu dijalankan? Bilakah acara itu diadakan? Jadi murid-murid perlu nyatakan tarikh, hari dan sebagainya. Okey, tempat. Okey, tempat maksudnya tempat kejadian itu dan program ataupun program dijalankan. Okey, dan seterusnya mengapa? Tujuan program itu diadakan, tujuan kejadian itu berlaku, tujuan acara. Jadi murid-murid perlu nyatakan tujuannya. Jadi 5 perkara ini mesti ada dalam sesuatu berita. Murid-murid boleh rujuk berita yang terkeluar dalam paparan akhbar itu ada 5 perkara ini. Jadi 5 perkara inilah yang penting bagi penulisan berita. Baiklah murid-murid, ini dia salah satu contoh format penulisan karangan jenis berita. Okay, nombor 1, murid-murid perlu menulis tempat. Tempat ni dengan huruf besar dan diikuti dengan koma. Okey, jadi murid-murid perlu tulis ayat tempat tu, tempat kejadian itu, tempat program itu dengan
huruf besar. Huruf besar. Semua perkataan itu huruf besar. Lepas tu diikuti dengan koma. Okey, murid-murid perlu ingat yang itu. Dan seterusnya adalah tarik. Tarik mesti ditulis selepas tempat dan diikuti dengan tanda sempang di sini. Okey, tanda sempang di sini. Okey, jadi bila tulis tarik tu tak perlu tuliskan tahun. Cuma tuliskan tarik dan bulan saja. Bulan apa. Okey. Lepas itu yang ketiganya ialah murid-murid perlu menulis isi. Mulakan dengan isi. Siapa, apa, mulakan dengan begitu. Faham murid-murid? Okey, sekarang cikgu akan teruskan dengan pelajaran kita hari ini untuk penulisan berita. Okey, kalau murid-murid rujuk di sini, boleh rujuk buku teks anda muka surat 104. Okey, bagi teks ini. Okey, Kuil Sri Poyata Vinayaka Murti. Okey, kita bacakan dulu. Okey, Ruben dan kawan-kawannya telah menyertai lawatan sambil belajar ke Melaka. Lawatan yang dianjurkan oleh Kelab Budaya Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kupang itu diadakan pada 19 Ogos 2016. Lawatan ini disertai oleh 40 orang ahli kelab budaya dan 4 orang guru pengiring. Tujuan lawatan itu dianjurkan adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan para peserta tentang bangunan warisan yang terdapat di Melaka. Bangunan warisan yang menarik perhatian Ruben ialah Kuil Sri Poyata Vinayaka Murti. Kuil itu terletak di Jalan Tukang Masak, Bandar Melaka. Bagi Ruben, lawatan tersebut sangat bermanfaat. Dia teruja kerana dapat melihat seni bina yang sungguh menarik dan unik. Jadi, murid-murid dapatkan isi di sini dan kita akan kita akan membina kerangka untuk karangan yang ini dulu. Okey, ini dia kerangka di mana pendahuluannya Melaka dan 19 Ogos 2020. Cikgu ubah suai tahun dia sebab yang ini sudah lama. Jadi cikgu ubah suai tahun ni. Okey, lepas tu isi satu kita tuliskan anjuran. Okey, dianjurkan lawatan ni dianjurkan oleh siapa? Okey, peserta ada berapa orang ahli kelab itu dan berapa orang guru pengiring. Jadi murid-murid boleh tuliskan dalam isi kedua. Bagi isi kedua, tujuan lawatan tu apa? Okey, kenapa lawatan ini diadakan? Objektifnya. Dan isi ketiga pula ialah bangunan warisan. Apa yang menarik perhatian Ruben di sana? Bangunan warisan apa? Dan kuil itu terletak di lokasi mana? Jadi murid nyatakan yang itu. Dan penutup. Bagi penutup, nyatakan perasaan dan kebaikan yang mereka dapat daripada lawatan itu. Jadi, kita akan tuliskan isi ini dalam bentuk berita hari ini. Okey, cikgu harap kamu semua sudah bersedia untuk penulisan berita ini. Baiklah murid-murid. Okey, sekarang kita mulakan dengan pendahuluan. Okey, tajuk untuk berita hari ini ialah sama seperti tajuk dalam buku teks iaitu Kuil Sri Poyata Vinayaka Murti. Lepas tu kita tuliskan nama ataupun tempat lawatan itu iaitu Melaka dan diikuti dengan koma. Lepas tu kita akan tuliskan 19 Ogos dan sengkang di sini ya, sengkang. Lepas tu garis, jadi murid-murid perlu isi tempat kosong di sini. Mengadakan lawatan sambil belajar ke Melaka. Okey, seramai orang ahli kelab budaya dan orang guru pengiring menyertai lawatan ini. Jadi murid-murid perlu carikan jawapan bagi tempat kosong ini dalam teks yang diberikan di sebelah ini. Okey, boleh murid-murid? Okay. Dan seterusnya, isi satu. Tujuan lawatan ini adalah untuk apa? Untuk para peserta tentang bangunan warisan yang terdapat di mana. Jadi, carikan jawapan dalam teks di sini. Isi ketiga, menurut peserta lawatan ini iaitu siapa?
Bangunan warisan yang menarik perhatiannya ialah yang mana? Okey. Kuil itu terletak di mana? Di lokasi itu. Bandar Melaka. Di jalan apa? Jadi murid carikan jawapan dan isi tempat kosong di sini. Seterusnya, okey. Menurutnya lagi, lawatan tersebut sangat sangat apa? Kepadanya, dia berasa perasaan apa? Kerana dapat melihat yang sungguh menarik dan jadi cikgu nak kamu semua isi tempat kosong ni dengan perkataan yang terdapat dalam buku teks. Tak perlu cari di mana-mana pun. Rujuk dalam buku teks, kamu boleh dapat jawapan ini. Baik, okey murid-murid. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu boleh salin karangan itu dalam bentuk perengan dan ikut format berita yang cikgu berikan dalam buku karangan masing-masing. Okey, selepas kamu siap, tolonglah hantar kepada cikgu bagi semakan. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.